Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman ala nabiyyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi bersama saya USA Ustaz Saiful Azlan dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 2 ini, yang mana pada kali ini kita akan masuk kepada tajuk di bahagian akidah. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, hari ini kita akan memulakan pelajaran yang ke-11, unit 1 di bawah tajuk kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, atau di bawah satu sifat yang kita namakan sebagai Al-Qadir. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, marilah sama-sama kita lihat terlebih dahulu objektif bagi pembelajaran tajuk ini, iaitu mengetahui maksud Al-Qadir. Kita kena tahu apa makna Al-Qadir itu. Kemudian kita memahami bukti Allah bersifat Al-Qadir. Seterusnya, menjawab soalan kebat yang Ustaz petik dari buku teks, dan Ustaz berikan cadangan jawapan yang sesuai untuk soalan tersebut. Dan yang terakhirnya menjawab soalan di bahagian deskripsi. Di bahagian bawah video ada soalan yang telah Ustaz sediakan untuk kamu semua. Baiklah, Al-Qadir. Al-Qadir dari sudut bahasa memberi makna yang menentukan. Yang menentukan. Dari sudut istilah, nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha Berkuasa menentukan suatu perkara berdasarkan kehendak. Kehendak ni dalam bahasa Arab kita panggil iradah. Dan ilmunya, ilmu tu memang daripada perkataan bahasa Arab, ilmun. Okey. Jadi Allah SWT berkuasa menentukan suatu perkara berdasarkan iradat dan ilmu. Pengajian sifat kudrat. Pengajian sifat kudrat ni, Al-Qadir, daripada itulah kita ambil jadi sifat Al-Qadir ini. Pengajian sifat kudrat ini sememangnya dia akan bercantum ataupun dia akan berkait dengan pengajian sifat iradat dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala walaupun dia berkuasa, dia tidak menjadikan sesuatu dengan cara yang sembrono, dengan cara yang tidak ada peraturan. Allah SWT mengaitkan kuasanya itu dengan iradatnya, dengan kehendaknya, dengan kemahuannya, dan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Baik, kita teruskan lagi. Dalil bagi sifat kudrat ini kita dapat lihat di permulaan ayat lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Ini ayat ni daripada surah Al-An'am ayat 65. Kita tengok kepada terjemahannya. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kaki kamu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Maknanya Allah letakkan kita, Allah jadikan kita berada bersama-sama dengan golongan yang bermusuh-musuhan, dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Bila mana ada golongan yang bermusuhan, pasti mereka berperang, mereka bertelingkah antara satu sama lain. Maka kadang-kala kita terkesan dengan perbuatan-perbuatan mereka. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Semua perkara yang berlaku di alam ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT, yang mana Allah nak menegur kita. Allah datangkan kesusahan-kesusahan kepada kita untuk menegur kita agar kita kembali
untuk mentaatinya, atau lebih mentaati dalam perkara-perkara yang perlu kita lakukan seperti ibadat, dan kita jauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukti Allah bersifat Al-Qadir, kita boleh lihat dari berbagai-bagai sudut. Bukti yang pertamanya kita lihat dari sudut Allah menguasai seluruh alam meliputi matahari dan juga bulan. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa semula, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Allah SWT berfirman, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, wala in sa'altahum, jika kamu tanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang cipta langit dan bumi, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan yang mentadbir, yang menggerakkan, yang menundukkan matahari dan juga bulan, la yaqulunna Allah, pasti mereka akan berkata, Allah lah yang mengaturkan semua itu. Fa anna yufakun, maka bagaimana mereka tergamak berpaling dari jalan yang benar setelah mereka mengetahui tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu. Yang kedua, sudut yang kedua, Allah berkuasa menukarkan siang dan malam. Tengok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Tengok, وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, dan pada pergantian malam dan siang. وَمَا أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ, dan hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit. Benda yang diturunkan dari langit tu apa dia? Itu hujan. Mir rizqin, daripada rezeki. Rezeki ni maksudnya Allah bukan turunkan nasi dari langit, Allah tak turunkan lauk pauk dari langit, Allah turunkan hujan yang menjadi punca kepada rezeki manusia di atas muka bumi ini. Fa'ahya bihil arda ba'da mautiha, maka dengan itu hiduplah bumi selepas bumi itu mati. Macam mana bumi mati? Bumi yang gersang, tak ada air, macam bumi itu mati. Tapi apabila diturunkan hujan, maka bumi itu menjadi hidup. Kalau yang kering itu menjadi, yang kering kontang tak ada apa-apa, menjadi hijau dengan turunnya hujan tadi. Kalau air banyak di situ, tiba-tiba akan nantinya tiada anak-anak ikan yang berenang-renang dalam air tersebut. Itu yang keluar daripada bumi yang nampak mati. Dalam video-video sebelum ini, Ustaz pernah jelaskan bahawa bumi ini yang mana dia walaupun ia kelihatan mati, Allah keluarkan suatu benda hidup daripadanya. Apa dia? Mungkin benih-benih yang ada di celah-celah bumi yang kering mati seperti mati, tapi bila datangnya hujan dia tumbuh menjadi pokok dan tumbuh-tumbuhan. Ataupun ada benih-benih tumbuh haiwan, telur-telur ikan yang terselit di celah-celah tanah sana. Bila datangnya hujan, maka hujan itu akan menetaskan, akan menjadikan anak-anak ikan itu menetas dari telurnya dan berenang-renang keluar daripada tempat yang mereka berada, yang dulunya nampak seperti mati. Jadi sinilah fa'ahya bihil ard, maka Allah hidupkan bumi ba'da mautiha, selepas bumi itu mati. Wa tasrifir riyah, dan Allah Subhanahu wa taala juga gerakkan peredaran angin. Jadikan ada angin yang beredar. Ayatul liqaumin ya'qilun. Ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal.
Bagi orang yang berakal, dia tengok. Kerana dia tahu tidak ada perkara yang berlaku dengan sendiri. Pasti ada pentadbirnya. Tidak akan berlaku perkara itu secara sendiri. Hujan datangnya sendiri. Pokok tumbuh sendiri. Haiwan-haiwan ataupun ikan-ikan tadi menetas dengan sendiri. Dan hidupnya sendiri. Tak mungkin berlaku begitu. Semuanya itu adalah dalam bentuk pentadbiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan tanda bagi orang yang berfikir dalam pemikirannya memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudut yang ketiga, Allah berkuasa mencipta langit dan bumi. Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ. Dan apakah mereka tidak memerhatikan bahawasanya Allah yang mencipta langit dan bumi, Allah itu merupakan Allah yang berkuasa mencipta yang serupa dengan mereka. Allah yang buat langit bumi itu berupaya melakukan mencipta apa sahaja perkara lain yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Allah berkuasa mengurniakan mukjizat kepada Nabi dan Rasul. Firman Allah, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Okey. Ayat ini menceritakan bahawa qul, katakanlah wahai Muhammad, la in ijtama'atil ins wal jins. Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul. Berkumpul untuk apa? Ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Untuk mencipta, membuat yang serupa dengan Al-Quran. La ya'tuna bimithlihi. Niscaya mereka tidak akan dapat berbuat yang serupa dengannya. Ia takkan mampu buat seperti Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Kalaupun setiap mereka itu berganding bahu, berpakat-pakat, bantu-membantu di antara satu sama lain. Kita sebutkan ini bahawa pengurniaan mukjizat kepada Nabi dan Rasul. Kenapa digunakan ayat ini? Kerana Al-Quran adalah merupakan mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita namakan Al-Quran ini sebagai mukjizat kerana ia menandingi keupayaan bahasa yang ada pada orang Arab ketika itu dan sampai bila-bila pun. Tidak akan ada sebuah manusia yang akan mampu untuk mencipta ayat-ayat sebagaimana ayat suci Al-Quran. Kerana ayat-ayat ini merupakan kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, yang kelima, Allah berkuasa menurunkan hujan dengan sukatan yang tertentu.